Hai guys, hari ni kita akan unbox Samsung Galaxy A03. Tengok phone ni best ke tidak? So, beberapa hari lepas Samsung dah lancarkan smartphone baru mereka lah, iaitu Samsung Galaxy A03 lah. Yang A03 ni actually dia ada beberapa version lah. Yang satu tu dia namanya Samsung Galaxy A03 Core, yang satu lagi A03s. Tapi yang latest ni dia A03 sajalah, tak ada S, tak ada Core lah, okay? So phone ni dia actually dia ada 3 color lah, satu biru, hitam dan lagi satu merah lah. Lepas tu A03 ni actually dia ada 2 version lah, satu yang 32GB dengan 3 RAM dan satu yang 64GB dengan 4 RAM lah. Lepas tu Samsung kali ni dia memang ada offer kau-kau lah, sebab phone ni dia bagi korang 48MP. Lepas tu prosesor dia pun lebih power daripada G35 dan P35. Yang best sekali tentang phone ni ialah harga dia memang agak mampu milik lah. So hari ni kita nak tengok apa yang ada pada Samsung Galaxy A03 ni lah, okay? So first kita tengok design kotak dia dulu. So untuk kotak dia nampak simple sajalah, okey. Kat depan sini ada Samsung Galaxy A03, kat sebelah sini ada Samsung, yang lain tak ada benda lah, okey. So sekarang kita akan unbox dan tengok apa yang korang akan dapat masa beli phone ni lah, okey. So masa buka korang akan dapat user manual dan warranty card. Lepas tu ini phone dia lah, kita akan tengok kendian. Micro USB cable, charger 3 pin 7.8W dan satu SIM eject sajalah. So itu saja yang korang akan dapat. Earphone dan casing dia tak bagilah, okey, sebab dia memang dah kasih kat kos habis lah. Kat sebelah kanan dia ada volume button dengan power button. Kat bawah pula dia ada 3.5mm audio jack, mic, micro USB dan speaker. Kat sebelah kiri tu dia ada tempat letak SIM dan memory card. Lepas tu dia guna 2 nano SIM dengan satu memory card lah. Kat atas pula dia ada second mic. Kat depan pula dia guna Infinity V display lah. Kat belakang pula dia ada 2 kamera flash dengan satu logo Samsung kat bawah lah. So material cover dia guna jenis yang plastik lah, okay, korang boleh dengar dekat sini. Lepas tu design dia nampak ada macam tekstur bergaris lah. Lepas tu corak dia nampak macam kain pelikat lah. Lepas tu cover dia pun ada anti fingerprint lah. So masa pegang tu dia tak senang lekat cap jari kat sini lah, okay. Aku tekan macam ni dia pun tak ada kesan cap jari dekat sana. So cover dia memang agak nice lah. So sekarang kita akan tengok apa spek yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy A03 ni lah, okay. So first kita tengok display dia dulu. So kalau dari segi display dia menggunakan 6.5 inci. Lepas tu dia menggunakan TFT LCD display. So screen Samsung memang nampak nice sebab color dia nampak cantik dan keterangan dia pun agak cukup jugalah. So kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, nak gunakan untuk tengok movie, screen Samsung memang sedap lah. Cuma viewing angle dia ada kurang sikit saja. Tapi I rasa still acceptable lagi lah sebab ini cuma budget smartphone saja. Lepas tu kita tengok yang memory dia pula. So kalau dari segi memory dia menggunakan 32GB dan 3GB RAM. So kalau dari segi memory ni kira agak kecil sikit lah pada tahun 2022. Jadi kalau korang setakat nak gunakan untuk basic use, korang boleh guna yang 32GB dengan 3GB RAM. Tapi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, korang boleh add on lah sampai yang 64GB dengan 4 RAM lah. Sebab kalau korang ada kerja ke, ada WhatsApp masuk banyak kan, I rasa 64GB dengan 4 RAM tu lebih sesuai untuk korang lah. Lepas tu kita tengok yang bateri dia pula. Kalau dari segi bateri dia menggunakan 5000 mAh dan charging dia menggunakan 7.8W. So kalau dari segi bateri ni pun kira agak besar jugalah. Kalau korang nak gunakan untuk normal daily use, biasa dia boleh tahan 1 hari sampai 1 hari setengah, baru korang kena charge 1 kali. Tapi masa charging tu korang kena ambil masa yang lebih lama lah sebab charging dia cuma support 7.8W saja. Lepas tu kita tengok yang chipset dia pula. Kalau dari segi chipset dia menggunakan Unisoc T606 octa-core processor. So kalau dari segi chipset ni biasanya dia kurang popular dekat market lah. Tapi chipset ni aku dah test dia punya AnTuTu score. Chipset ni dia lebih power daripada G35 dan P35. So kalau korang nak gunakan untuk main game ke apa, so far performance dia agak smooth juga. So far aku gunakan untuk main game high graphic macam WWE dengan Tekken 6 tu, performance dia pun kira masih mantap lagi lah. Lepas tu kita tengok yang UI dia pula. Kalau dari segi UI dia menggunakan One UI 3.1 based on Android 11.
So kalau dari segi UI Samsung memang cantik lah, okay? Sebab ikon dia memang nampak cantik dan color dia pun agak terang jugalah. Lepas tu phone ni dia pun ada function double tap to wake. So korang tak perlu asyik tekan yang power button dia, jadi power button dia boleh tahan lagi lama. Lepas tu phone ni dia pun boleh support OTG juga. Jadi kalau korang nak transfer barang dari pen drive ke apa pun boleh juga, tak ada masalah. Lepas tu phone ni dia pun ada Dolby Atmos jugalah. Jadi kalau korang nak gunakan untuk tengok movie pun sedap juga. Tapi Dolby Atmos dia cuma boleh support dekat earphone sajalah. Kalau korang tak pasang earphone tu dia tak boleh support lah. Lepas tu part yang tak best tu ialah phone ni dia tak ada screen mirroring. So smartphone biasanya kena ada smart mirroring macam kita nak share gambar ke apa dekat TV kan. Tapi yang version ni dia tak ada screen mirroring. So kalau korang nak share tu screen dekat TV tu memang dia tak boleh lah sebab dia tak ada support itu screen mirroring lah. Lepas tu kita tengok yang kamera dia pula. Kalau dari segi kamera dia menggunakan 48MP untuk main kamera dan 5MP untuk selfie kamera. So kalau dari segi kamera Samsung ni memang mantap lah sebab biasanya dia cuma guna 13MP saja kan. Tapi sekarang yang budget smartphone tu dia pun bagi yang 48MP. So kalau korang nak ambil gambar untuk kerja harian ke apa kan, kualiti dia memang nampak cantik dan detail dia I rasa pun memang cukup jugalah. So kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, kualiti kamera dia memang cantik lah. Tapi kalau korang ambil gambar dekat indoor kan, kualiti dia akan kurang sikit. Sebab saya try ambil gambar dekat indoor kan, kualiti dia memang akan blur sikit lah kalau kita zoom masuk. Lepas tu kamera dia cuma 5MP sajalah. Tapi kalau korang setakat nak gunakan untuk online class ke apa, kamera 5MP ni dia masih cukup lagi lah untuk kegunaan harian. So sekarang kita tengah rakam guna kamera depan Samsung Galaxy A03 ni. Okay, so kita nak test lari sikit, tengok macam mana. Okay, so dia tak ada EIS lah. Yang ni pula kamera belakang dia lah. Okay, so kita pun nak lari sikit, test dia punya ada EIS tak. Okay, so sekarang aku akan share kat korang semua function yang ada dekat dalam phone ni lah. Okay, so kalau korang nak beli phone ni, korang boleh survey lah dekat sini dulu. So dah habis tengok semua tu, patut ke korang beli phone ni? Actually kalau bagi saya, kalau korang cuma ada budget dalam 500 kan, phone ni memang kira agak best lah sebab kamera dia memang cantik. Sebab dia ada 48MP, lepas tu chipset dia pun boleh gunakan untuk gaming dan bateri dia pun kira agak tahan lah untuk sebuah budget smartphone. So kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, phone ni memang kira agak sesuai lah. Tapi suggest korang beli yang 64GB dengan 4 RAM lah. Sebab 32GB dengan 3GB RAM tu saya rasa agak kecil sikit lah. Tapi kalau korang nak bagi kat orang rumah ke, nak bagi kat budak kecil gunakan untuk online class kan, korang boleh belikan yang 32GB dan 3GB RAM untuk mereka lah. Sebab kalau nak gunakan untuk biasa-biasa pakai saja, 32GB ni masih kira agak cukup lagi lah. So korang rasa macam mana? Phone ni best tak dijual dengan 400 lebih? Sila komen dekat bawah nak tahu apa pendapat korang tentang phone ni. So, saya rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ini, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.